A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita sambung perbahasan dalam kitab Wisyahul Afrah pada muka yang ke-8, baris paling bawah. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kata pengarang, maka memadai akan kamu hai saudaraku dengan beberapa hadis yang tersebut ini. Setelah mana dia nyatakan di dalam kitab kita ni beberapa hadis-hadis yang mana masyhur diriwayatkan daripada Nabi SAW mengikut martabat hadis-hadis yang telah kita nyatakanlah sebelum-sebelumnya. Dia kata mada dah kalau kita nak cerita tentang kelebihan semaya, ancaman orang yang meninggalkan semaya dengan hadis-hadis tadi. Kalau tak khabar lagi tu tak berat benar dah. Banyak dah ancaman-ancaman yang dinyatakan dalam hadis-hadis yang tersebut. Walaupun kadang-kadang hadis tadi tu martabatnya hadis dhaif ataupun kadang-kadang hadis tu hadis maudhu'. Maka di sini dia kata, dan jika tiada daripada orang yang meninggalkan sembahyang itu melainkan berpalingnya mereka itu daripada Tuhannya, yang menjadikan dia seorang ataupun orang yang meninggalkan sembahyang dan samakan kejadiannya seorang tadi. Baik, sini dia kata tak ada adalah orang yang meninggalkan semaya tu melainkan pada hakikat sebenarnya dia ni berpaling daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tak percaya kepada Tuhan dia. Walha Tuhan dia tu yang menjadikan dia. Maknanya kita sebelum ni daripada tak ada tiba-tiba ada. Siapa pencipta kita? Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita terikat kepada Tuhan kita. Kita tak, orang panggil, laksanakan arahan dan juga perintah dia. Tak kenalah tu. Kita tak ada dulu, tiba-tiba ada ni. Tiba-tiba kita tak percaya pun ke dia. Dan disamakan kejadiannya seorang. Tuhan lah yang menjadikan kita ni dalam keadaan sama berlaku kejadian. Dengan makna sama kejadian di sini, tafsiran ulamanya ialah Allah Ta'ala jadikan kita ni padan dengan apa yang Allah Ta'ala cipta. Misal kata anggota tubuh badan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni semuanya padan dengan kedudukan dan juga fungsi dia masing-masing. Itu maksud disamakan kejadiannya. Apa yang dinyatakan ini adalah sebahagian daripada mafhum firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Infitar ayat 6 hingga 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Surah yang biasa kita baca, okey. Surah Al-Infitar. Ini potongan ayat dia mari mafhum. Allah Taala jadikan kita khalaqaka fasawwaka. Ni menyamakan kejadian dia. Maknanya kalau kita perhati anggota tubuh badan kita ni memang padan dah dengan kedudukan dia, dengan fungsi dia. Mata kita Allah Ta'ala letak ada bulu mata, ada orang panggil alis mata,
Maknanya kalau kata air turun atas muka kita pun tak direct kena dalam mata kita. Hidung kita ni ngadap bawah, tak ngadap ke atas. Kalau kata ngadap ke atas kak, nya lemah semua lah kita nya. Mandi dalam bilik air guna gotu tu kan. Oh, lemah lah, kena pakai gotu semua. Telinga kita ni bukan lubang saja tapi dia ada cuping dia. Mulut kita ni ada bibir dia, bukan kata berlubang saja. Semua ni kalau kita perhati tilik, semuanya ada hikmah di sebalik kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah penafsiran yang dinyatakan oleh ulama dan disamakan kejadiannya. Dengan makna kita dengan orang lain pun serupa ya. Bukan kata kita gini, orang lain, spesies lain. Tidak. Bila kata kita ni spesies manusia, semuanya atas kejadian yang sama. Dan anggota kita ni juga berpadanan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Fungsi dia tu. Serta sejahtera segala anggotanya. Anggota kita ni sihat belaka. Maknanya boleh berfungsi belaka. Dan dijadikan dia orang yang meninggalkan semaya tadi tu mu'tadil kejadian. Mu'tadil dengan makna seimbang. Seimbang kejadian. Lagu mana kefahaman mu'tadil kejadian ini? Maknanya fa'adalat, yakni berdiri. Allah Ta'ala jadikan kita ni berdiri. Tiada dijadikan dia orang yang meninggalkan sembahyang seperti binatang. Kalau nak kira binatang ni, berkaki empat. Dia terjemuh daripada perkataan bahasa Arab bahaim, iaitu binatang yang berkaki empat, yang merayap di atas daratan. Kita ni comel tu buat dua kaki, dua tangan. Maknanya kita berjalan. Kita tak serupa binatang, merakuk. Antara berdiri dengan merakuk ni mana comel? Mana mulia? Mulia berdiri berbanding merakuk. Cuba bayarlah kalau kita mari masjid ni dalam keadaan merakuk belaka. Tak comel. Huduh mengelik. Laki pun ada merakuk mari. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala buat kejadian kita ni dalam keadaan kita tinggi, ada bahagian atas, bahagian bawah, Tuhan buat kita berdiri. Bukan Tuhan buat kita merakuk. Serupa dengan binatang-binatang, lembu kubak, kambing, semuanya. Kalau kita berhati ni kan, kita tak berani dah nak ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok ada salah-salah Allah Ta'ala cipta ke antara manusia ni, orang panggil yang tidak sempurna kejadian. Orang panggil syndrome Down ke, ataupun orang yang cacat. Tika tu, apa perasaan kita tika tu. Kalau kita nak banding dengan orang lain. Tuhan cipta tu untuk kita berhati. Salah-salah kita kena gitu juga lagu mana. Kadang-kadang orang buat patah kaki. Dia lagi rajin banding kita buat kaki molek-molek ni. Dia mengesok mari mai masjid. Kita ada kaki molek-molek ni, dia berderak, dia merayak tempat lain. Kena, orang panggil, kena insaf, kena perhati mula. Apa yang telah kita buat di atas muka dunia ni. Maka di sini dia kata, bukan seperti mana binatang, yakni dalam keadaan merangkak. Dan dipeliharakan dia. Tuhan ni bukan cipta kita saja dia tinggal tidak, tapi Tuhan pelihara kita. Maknanya makan minum kita ni, Allah Ta'ala bui. Bukan kata sia-sia kita di atas muka dunia ni, tak ada makanan dah. Kita tak boleh nak melepaskan hawa nafsu kita tidak. Tapi Tuhan pelihara kita. Nafas ni 24 jam. Setiap saat tu kita boleh hidup. Dan diberi makan dan minum. Kita boleh cari makan, cari minum dan dimasukkan dia di dalam agama Islam. Ni nikmat paling besar ni. Ni kita boleh masuk dalam agama Islam. Tiba-tiba kita tak laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala mana? Bila kita dapat agama Islam, dia kata nescaya memadai dah akan dia. Kalau nak kira tu cukup dah nikmat Allah Taala bagi kita. Tengok-tengok, maka betapakah layak dengan ini hamba yang dhaif, yang lemah. Dhaif dengan makna lemah. Lagi zamim. Apa makna zamim? Iaitu yang hina. Jadi betapa layak kita yang dhaif. Dengan makna dhaif, ada ketika time kita nak buat suatu perkara, kita tak mampu nak laksanakan. Betul itu ni. Misalnya, time kena gaul, orang lelaki ni kerak kena gaul. Kaki tu kalau boleh nak pergi derak, nak pergi tandah je sebenarnya. Tapi dia kena gaul kat, lemah kita tak boleh nak pergi. Orang panggil duk ngau sore lah, tak boleh nak gerak. Kena panggil orang lain tu nak bawa pergi tandah.
Kita tak mampu nak buat benda-benda yang mana kadang-kadang kita berserah kita boleh buat. Kerana kita tak diberi kekuatan oleh Allah. Lepas tu pula kita ni hina. Ya, hina. Kita ni diciptakan daripada air mani. Ya. Hina semua kita. Tiba-tiba bahawa berbuat maksiat akan Tuhannya yang karim. Tengok-tengok kita langgar perintah dia, kita buat maksiat pula. Walau Tuhan kita ni karim, pemurah dah kita ni. Dan mengikut ia seorang tadi akan tipu daya syaitan rajim. Lepas tu pula kita dah ikut seteru kita dah, iaitu syaitan rajim dengan mana yang direjam. Apa perangai syaitan ni? Yang menyeru ia kepada jalan kebinasaan. Kita tak khabar. Kita dah ikut syaitan yang ajak kita ke kancah kebinasaan. Walau kalau kita ikut jalan Allah, nescaya kita akan dapat rahmat dan juga maghfirah daripada Allah. Tengok-tengok kita dah ikut syaitan. Maka celakalah bagi mereka yang mengikut akan dia akan syaitan. Celaka sungguh. Pak utuhnya jangan ikut syaitan. Syaitan ni nak bawa kita masuk neraka. Tiba-tiba kita dah ikut dia, celaka kita. Dan memperkenankan seruannya. Syaitan dah ajak, kita dah ikut, lepas tu kita suka pula dengan ajakan syaitan tadi. Galuk pula orang panggil. Tanya-tanya kita buat maksiat tu, kita rasa galuk. Kita setuju, rasa lena, rasa sukanya dalam keadaan kita buat maksiat. Dan menyalahi ia akan suruhan Tuhannya dan penghulunya. Tuhan ni sini dia terjemah daripada perkataan Maula. Maula ni Tuhan, penghulu dengan makna dia terjemah daripada perkataan Sayyid. Penghulu ni dengan makna tuan lah. Kita ni ibarat kita dengan Allah. Allah tu Tuhan kita dan dia jugalah Tuan kita. Penghulu kita. Bila makna lo ni kita tak nampak sebab kita tak ada sistem hamba. Kalau kita belajar sistem hamba ataupun kita baca sejarah, hamba ni dia tidak ada kekuatan ataupun ada pilihan dalam menentukan apa yang dia nak buat. Dia tak boleh ada harta. Bila-bila masa ya Tuhan dia panggil dia kena pergi. Apa yang Tuhan dia suruh dia buat, wajib dia kena buat. Kalau kata tiba-tiba orang bagi hadiah dia tak boleh nak memiliki hadiah tadi. Tuhan dia boleh ambil. Kalau kata dia ni puan, Tuhan dia boleh main dengan dia. Ibarat dia ni adalah suatu barang yang mana Tuhan dia ni boleh nak buat gapo-gapo pun kepada dia. Hak ni hamba. Kita ni di muka dunia ni kan kita ni hamba Tuhan. Maka dia kata sini tiba-tiba kita langgar suruhan Tuhan. Kita tengok ke dalam cerita-cerita, kalau hamba ni tak dengar Tuhan dia kata gapo yang akan dia dapat? Kena seksa. Tengok-tengok lah ni Tuhan tak seksa lagi kita. Tuhan nak beri peluang, orang panggil nak beri peluang kepada kita untuk kita kembali semula kepada dia. Kena khabar tu, kena khabar. Allah ni kita menyalahi suruhan Tuhannya dan penghulunya. Maka apakah sejahat-jahat dan sekeji-keji pekerjaan dan usahanya. Kalau kita duk lawan Tuhan gini, jahat kita, keji kita ni. Dalam keadaan kita duk buat orang panggil kerja sehari-sehari kita duk buat ni. Dan apakah sebesar-besar balanya? Maka apakah sekeji-keji batinnya dan sirnya? Batin maknanya benda yang orang panggil tersembunyi daripada orang ramai. Sir dengan makna rahsia. Maknanya tak ada benda adalah orang panggil paling berat dari sudut bala, dari sudut kejinya perbuatan kita ni. Bila mana Tuhan kita suruh buat suatu perkara, kita langgar suruhan dia. Situ nak ayatnya. Maka bersegera olehmu. Bila mu khabar gitu, dia kata, segeralah olehmu hai segala saudaraku. Tuhan pengarah kita, dia peringatan kepada kita supaya kita ni cepat-cepat. Nak suruh cepat gapo tu, lepas ni dia akan cerita. Cuma sebelum dia nak ayat gapo tu, dia doa kita, dia kata dikurniakan rahmat akan kamu oleh Allah. Jumlah mu'taridah du'aiyah. Dia doa kepada kita ni, semoga-moga Allah rahmat dan juga keampunan daripada Allah kepada kita. Gapo dia kita kena segera tak kala mendengar kamu. Dalam kita anak orang yang, kita entak orang yang juga ke? Okey. Dia tulis ke apa?
La ala sawab. Perkataan tadi itu tak betul. Awak kena gantikan dengan perkataan lain, iaitu akan azan. Orang yang tu kena betul bulak situ, tulis atas tu ke bawah akan azan. Ayat dia nya, maka bersegera olehmu hai saudaraku, dikurniakan rahmat akan kamu oleh Allah tatkala mendengar kamu akan azan. Bila mana kita dengar azan, dalam bahasa Kelantan orang panggil dengar bel, gapo dia kena segeranya? Segera kepada taat Ar-Rahman. Kita kena segera pergi ketaatan kepada Tuhan yang bernama Rahman. Jelas. Bila dengar yang seruan tadi tu, kita kat orang panggil bersedia terus untuk menyahut seruan, untuk mentaati Tuhan kita yang Rahman. Dan takut olehmu bahawa bermain-main akan kamu oleh syaitan. Beringatlah. Takut-takut syaitan duk main kita, jangan kita pun duk main dengan dia. Bila dengar azan tu sepatutnya syaitan tu lari. Janganlah kita ni jadi pendinding kepada syaitan. Syaitan duk nusuk belakang kita, kita duk main dengan dia pula. Sepatutnya bila dengar azan tu, syaitan tu lari dah, kita tak cara dia, kita tuju nak beribadat kepada Allah. Dan diburukan akan kamu akan apa tu? Segan dan berlambatan. Senggan maknanya segan, maknanya malah. Janganlah kita jadi malah dan berlambatan, jadi kau lambat-lambat daripada buat ketaatan. Maka bahawasanya ia mana sini ni? Kalau kita duk lambat-lambat, kita segan nak buat taat Tuhan ni, kehinaan dan kerugian. Kalau kita dengar azan, tak ada pun terdetik dalam hati kita ni nak terus orang panggil beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat orang ni adalah kehinaan dan rugilah. Sebab lo ni peluang Tuhan panggil tu. Orang panggil sahut seruan, tiba-tiba kita buat lambat. Maka rugi, hina kita. Adapun ketika mana kita ada pekerjaan yang tidak dapat kita elok, hak tu kita kena belajarlah hukum fiqh lepas ni. Hak tu boleh dengan syarat kita kena azam dalam hati bahawa kita nak melaksanakan ibadat tu pada waktu sekian-sekian. Adapun ketika mana kita dengar azan, kita tak ada rasa apa pun dalam hati, maka ketika itu kita telah berada dalam keadaan kelalaian. Tak boleh. Hukum dia tu orang panggil boleh jatuh haram. Dan ketahui olehmu hai saudaraku, dia berdoa pula, diberi taufik akan kamu oleh Allah dan hidayah akan kamu. Tuan kitab kita ni, kalau kita baca kitab dia ni backing, cara dia nasihat, cara dia ayat kita ni. Tapi daripada masa yang sama, dia sentiasa mendoakan kita supaya ni kita dapat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata kita tahu saja, dengar panas telinga tu kat malas nak buat, tidur. Orang ni bila kata panas telinga tu kena ada rasa pembangkit dalam hati dia nak buat ibadat. Maka tuan pengarah kitab kita ni doa semua kita, semoga kita diberi taufik dan hidayah. Dia kata apa? Bahawasanya lazim atas kamu. Lazim dengan makna wajib. Lazim ni dengan makna wajib, mesti atas kamu menyuruhkan segala isteri-isteri kamu. Bukan seorang ni. Boleh jadi ada orang nikah ramai. Bukan bini tua saja, bini muda, bini ketiga, bini keempat, kena suruh belaka tu. Asal nama bini kita ya. Dan segala anak-anak kamu. Orang yang lahir daripada keturunan kita dengan sembahyang. Wajib kita suruh dia. Dan memeliharakan atasnya atas semaya. Bukan kata semaya sajalah, kena jaga ikut semaya tu. Kerana bahawasanya mereka itu amanah Allah pada kamu. Bukan kata tepat sedap-sedap saja, tidak. Isteri kita tu kita duk sedap dengan dia. Anak pun kalau kita tengok rasa suka, tidak. Bukan sekadar itu. Sepatutnya kita kena rasa bahawa bini ada anak ni amanah. Orang-orang muda, orang lepas tahun ni ingat yang kita rajin nikah saja. Semangat nak nikah, tapi tak kauban. Nikah ni amanah. Tanya ni habis-habis pocik-pocik nak nikah dah. Bukan mudah nak nikah, lebih-lebih lagi pula ada anak. Sebab hak ni adalah tanggungjawab kita, amanah kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar."
Jaga dirimu sendiri dan juga ahli kerabatmu daripada neraka. Ingat, orang tino anak ni adalah amanah. Bukan mudah-mudah tidur. Kita duk nikah dengan dia, kita dua anak tu, ingat itu adalah amanah. Dan bahawasanya firman Allah. Nak cerita ni. Dua golongan ni adalah amanah kepada kita ni. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kena berbaris dah tu. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Suratul Anfal ayat 27. Nak tengok tak? Kita tengok suratul Anfal ayat yang ke-27. Artinya, terjemahannya, hai segala mereka yang percaya akan Allah. Dengan mana orang yang percaya dalam hati dia, dia beriman, pacok dalam hati ni, dia percaya Tuhan ni adalah Allah. Gapo dia? Jangan kamu khianat akan Allah dan Rasul. Jangan sama sekali mukhianat Allah dan Rasulmu ni. Dan jangan kamu khianat akan segala amanah kamu, yakni segala barang yang diamanahkan kamu atasnya daripada agama dan lainnya. Banyaklah benda amanah kepada kita ni. Ingat, Allah Ta'ala suruh dah, jangan kita sama sekali khianat. Dan padahal kamu ketahui, padahal kita tahu tu amanah sebenarnya, tengok-tengok kita khianat pula. Apa makna khianat kepada Allah dan juga Rasul? Dengan makna apa suruhan Allah? Tuhan suruh kita ni ikut arahan dia, jangan buat maksiat kepada dia. Tiba-tiba bila kata khianat, maknanya kita terbalik daripada apa yang dituntut kepada kita. Dengan makna kita tak buat suruhan dan juga arahan dia, dan kita pergi buat maksiat kepada dia. Ketika tu kita telah khianat. Orang wibarat kita suruh jaga, tiba-tiba kita tak jaga. Tu orang panggil khianat lah tu. Nah, orang suruh letak dalam rumah, tiba-tiba kita pergi letak luar rumah. Orang panggil khianat. Boh dijabat, suruh kata buat kerja ni, tiba-tiba kita tak buat. Orang panggil khianat. Cikgu di sekolah suruh kita buat kerja rumah, tiba-tiba kita balik, kita duk main game, mari sekolah esok pula tak buat gapo kerja rumah. Khianat juga. Hak ni orang panggil khianat. Tapi memang dah perangai manusia ni suka khianat. Sebab apa? Sebab manusia suka ambil amanah. Amanah jadi khalifah di atas muka dunia. Tuhan dah tawar kepada makhluk-makhluk yang lain, semua abah tak sih belaka, tak sanggup nak ambil tanggungjawab jadi khalifah di atas muka dunia. Siapa sanggup? Manusia sanggup. Sebab apa? Perangai orang manusia ni, perangai tabiat kita ni suka ambil sesuatu benda yang mana kita boleh masyhur. Kita boleh suka ke orang. Suka orang panggil bermegah-megah dengan orang. Ni perangai manusia. Ingat? Amanah orang tino ni. Dan disebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim daripada Jabir, tatkala mana Nabi berkhutbah dalam khutbatul wada', Nabi ayat kepada para sahabat, sesungguhnya golongan-golongan wanita ini adalah amanah kepada kita semua. Kena beringat tu, orang tino ni amanah, bukan tempat suka-suka saja, tidak. Dan sabda Nabi SAW, Allah pada segala perempuan. Ni dia guna uslub bahasa Arab. Terjemahan dalam kitab Arab sebenarnya dikata Allah fin nisa. Apa maksud Allah fin nisa? Di sini dia ada penggunaan hazaf. Dibuang satu perkataan sebelum perkataan Allah, iaitu dikatakan sebagai ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Sebab itu kita baca Allah fin nisa. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah pada segala perempuan. Sebab apa? Maka bahawasanya, maka di sini ni dia menepati illah, menepati kerana. Dalam bahasa Arab fa innahu ni dengan makna li'annahu, kerana bahawasanya mereka itu perempuan beberapa amanah pada kamu. Nabi suruh kita beringat puan ni adalah amanah. Maka mereka yang tiada menyuruh. Habis itu dia masuk ayat yang lain. Tafriqnya, siapa yang tidak menyuruh akan isterinya dengan sembahyang. Dia tak rajin suruh bini dia sembahyang, dan tiada diajarkan sembahyang.
Kadang-kadang kalau kata bini dia tu tak semaya sebab apa? Tak pandai semaya. Dia tak rajin ajar bini dia semaya. Lagu mana ni? Maka sonyo telah khianat ia akan Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh jaga amanah, tiba-tiba kita tak jaga, maka kita telah khianat. Dan mustahaklah ia seorang yang khianat tadi daripada Allah akan seksa. Kena seksa adalah dia mau tak jaga amanah sangat. Kerana bahawasanya tiada mengikut ia akan firman Allah. Apa firman Allah? Wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Surah Taha ayat 132. Apa makna dia? Maka makna ayat telah terdahulu sebutnya. Kali ni tu pengarah kitab kita tak saya terjemah tu. Sebab hari tu dia sebut dah ayat ni. Awal-awal hari tu kita baca dah terjemahan daripada ayat ini. Apa maksud ayat lebih kurangnya? Wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhlah ahli keluargamu ni dengan semaya. Kadang-kadang dah kita suruh dia tak ikut. Kita suruh dia malah. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ke atasnya. Sebab kadang-kadang kita suruh ni bukan semua benda dia boleh dengar apa yang kita suruh. Tengoklah budak. Kalau kita ada anak ataupun kita dulu jadi anak dah, okay? Ayah kita gerak semaya subuh. Apa kita buat? Meta tu berapa lama meta? Mari pula ayah. Semeta pula. Lah sekali duk main gitulah semua. Kadang-kadang duduk dalam bilik, meta tubik. Ya gimana? Tak masuk lagi tanda. Ya duduk atas sofa dulu. Tidur meta. Mari ayah pula. Tak semaya lagi budak ni. Gerak pula. Bukan kita tanda hari. Pergi masuk dalam bilik orang lain pula. Perangai kita gini, kita mau ayah dalam suruh anak ni kena sobat semata. Supaya juga kalau suruh bini, pergi semaya kan tu. Masuk dapur pula. Tak itulah dia nak pergi masuk dapur, dia nak pergi basuh baju. Kadang-kadang bini suruh tak lelaki, pergi kat semaya ni, nampak dia baca surat khabar, tak ada lagi. Serupa juga perangai kita. Malu ketin tu. Jadi payah nak suruh orang semaya ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata kena sabar dalam urusan nak suruh orang semaya ni. Patut kena ingat, la nas'aluka rizqa. Tuhan kata kita, Allah Ta'ala ni tak minta pun daripada kita ni rezeki kepada Tuhan. Nahnu narzuquk, sedangkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu, wal aqibatu littaqwa, dan orang panggil balasan yang sebenar itu bagi orang-orang yang bertakwa. Habislah. Dan telah datang pada hadis, disebut dalam hadis, menyebutkan segala ashqiya, jamak bagi syaqi, iaitu orang-orang yang celaka. Ashqiya maknanya orang-orang yang celaka. Dia kata dalam hadis menyebutkan segala ashqiya, dan disebutkan setengah daripada mereka itu, sebahagian daripada orang yang celaka tu siapa? Akan laki-laki yang tiada menyuruh akan isterinya dengan sembahyang. Termasuk dalam golongan ashqiya, orang yang celaka ni tok laki yang tak suruh bini dia semaya. Kalau bini semaya dah tak apalah. Lah ni semini tak semaya dua kerja lain, tok laki tak rajin suruh bini anak dia ni semaya. Celaka gitu. Maka apa kebajikan pada perempuan yang tiada agama baginya? Dah lah ni kita suruh dia semaya, tiba-tiba dia tak semaya. Apa faedah kita duk sipir dia lagi? Tak ada cara lah muka dia comel apa semua ni. Anak ramah ke segala apa. Tapi kalau dia ni tak semaya, apa faedah kita duk jaga, duk makan ke dia ni? Bini yang jenis perangai gini tak semaya. Dan apa kebajikan pada laki-laki yang tiada menyuruhkan akan isterinya, atau anak perempuannya, atau saudara perempuannya dengan semaya. Tak ada faedah juga tak lelaki gini. Sebab urusan semaya ni urusan penting. Kita dah cara dah, lapis siri dah. Kita pasal semaya, tak khabar lagi. Tak ada faedah. Maka bahawasanya ia dilaknatkan dia. Dilaknat dengan mana? Dijauhkan daripada rahmat. Orang gini tak dapat rahmat Allah Ta'ala. Dihalaukan dia daripada rahmat Allah. Dihalau dengan makna dijauhkan dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka kalaulah kata rahmat ni tak kena kita, apakah peluang kita nak masuk syurga? Payahlah nak masuk syurganya, tak ada rahmat.
Dan wajib atas wali perempuan. Wali dengan makna penjaga perempuan daripada ayah. Kalau dia kata ada ayah, kalau tak ada ayah tu, kalau tak ada dua-dua tu adik-beradik lelaki, wali lah, belajar dah dalam bab wali ni. Maknanya penjaga bagi perempuan ni wajib juga menolong suaminya. Tok tua kena tolong tok lelaki ni. Dah tahu dah anak tina kita ni malah mayat, kena tolonglah tok lelaki dia ni, suruh anak kita ni semaya juga. Jangan duk kondem pula natu kita. Kena tolong tok lelaki ni. Duk marah ke bini ni. Tok tua kita ni duk perangai tok tua pun kena tolong juga anak-anak kita ni. Dan jika tiada menolong, nescaya masuk neraka juga pakai tok tua. Kalau tok tua tahu juga anak kita tak semaya, dapat dosa kita juga. Sebab anak kita dulu, kita tak jaga dia. Siapa-siapa berangai jadi gini, kena tolonglah natu kita. Dan mustahil ia akan murka Allah dan pada azabnya Allah. Dah tahu gitu, maka bertolong-tolong olehmu hai saudaraku. Kena pakat tolonglah atas taat Tuhan kamu. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah di atas kebajikan, janganlah kita tolong di atas orang panggil kemurkaan, atas benda yang dosa. Jangan sama sekali kita tolong benda tadi. Dia kalau kata kita tahu dia tak semaya, tiba-tiba kita buat senyap, tu ibaratnya kita telah menolong dia dalam melakukan kejahatan. Jangan sama sekali kita tolong orang ni atas nak buat taat. Bila gitu, nescaya bahagia kamu. Kalau ginilah berlakunya dalam keluarga, walaupun nampak kasar kadang-kadang, kita duk suruh bini marah anak ni, tapi akan dapat bahagia dan kekayaan kamu dan kelepasan kamu daripada azab Allah. Tak kenalah azab nanti ni. Janganlah kata tak boleh usah. Kalau kita suruh bini kita semaya, bini kita terasa hati, mengaju, nak lari daripada rumah, ni jadi dayus bagi seorang suami tadi. Tak boleh perangai gitu. Sebab kebahagiaan ni yang sebenarnya akhirat nanti. Jangan duk katalah kebahagiaan di dunia lah ni keluarga bahagia, tapi semaya duk. Janganlah kita buat alasan gitu. Walaupun orang nampak kita ni kasar ke bini dalam bab semaya, tak apa. Tapi kita akan dapat kekayaan dan juga kelepasan di akhirat nanti. Situ. Allah. Dan jangan kamu bermudah-mudah dengan pekerjaan ini. Tua pengarah kita ni jenis ganas sikit bab ni. Tegah dia. Jangan mudah dalam bab ni. Maka demi Allah, bahawasanya tiada bermudah-mudah dengan pekerjaan ini, melainkan mereka yang tiada kebajikan padanya. Nak kenal orang yang tak ada kebajikan di akhirat nanti ni, dia bermudah-mudah dengan urusan semaya. Dan patutlah atasnya kalimatul azab. Maknanya dia kena azab seperti firman Allah, wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Surah Fussilat ayat yang ke-25. Pelajar-pelajar kena tanda ni, surah Fussilat ayat 25. Kecuali awak ngapa Quran dah, boleh cari. Kalau ni kita tak ngapa ni, tandalah. Tanya orang royak ni kat, mudah nak cari. Apa arti ayat ini? Artinya, dan patutlah atas mereka itu firman Allah Ta'ala dengan azab yang di perhimpunan beberapa umat situ ni, umat yang telah binasa dahulu daripada mereka itu, daripada jin dan manusia, bahawasanya mereka itu adalah sekaliannya orang yang kerugian. Jadi kalau kita jadi orang yang tak jaga sembahyang, termasuk juga dalam ancaman daripada ayat ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam Nasaih, telah berkatalah seorang ulama berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana gelar kita bagi kepada mereka ini sebagai Al-Habib, iaitu golongan ulama yang ada darah Saidina Husain, yang mana kebanyakan mereka ini berada di negara Yaman. Ramanya Al-Halah kesanalah, maka gelarannya orang panggil gelaran Al-Habib. Siapa dia ni? Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang ulama besar daripada golongan Bani Ba'alawi. Dia ni
kita gelar sebagai sahibur ratib, pemilik bagi Ratib Al-Haddad. Kalau orang biasa ngaji Yaman dia kenal lah Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita juga di tanah Melayu pun masyhur dengan kitab dia. Kalau biasa kita ada Majmu' Asy-Syarif dulu ke. Kita orang panggil suruh-suruh amalan tu, siapa biasalah orang muda lah ni tak biasa dah tengok kitab Majmu' Asy-Syarif. Dalam tu ada dah amalan bacaan Ratibul Haddad. Di tanah Melayu kita ni lama dah kita dah baca kitab Ratibul Haddad. Dan golongan Habib ni bukan baru mula ya. Zaman ni kita kenal. Lama dah dalam sejarah. Sejarah tanah Melayu pun antara disebutnya kedatangan Islam tu daripada usaha dan juga titik peluh golongan-golongan ulama-ulama daripada Yaman. Bila-bila yang nego tu dia menyebarkan dakwah Islam. Jadi orang panggil sumbangan dia tu amat besar. Golongan-golongan Al-Habib ni. Jangan duk kata keji sudah lah. Lalu ni ada juga orang tak kenal. Jadi dia ni antara ulama yang besar lah di kalangan golongan Bani Ba'alawi. Dan hebat dianya dia buta. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni dia buta sejak kecil lagi. Tapi dia boleh jadi ulama hebat. Dia dapat mata basirah dalam hati dia. Mudah dia mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata mana tu? Dia kata dalam kitab dia yang masyhur iaitu Nasaih. Nasaih ni ringkasan lah. Kitab yang sebenarnya namanya Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kitab yang masyhur kalau siapa-siapa biasa mengaji telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Rumi, dalam bahasa Jawi. Terjemahannya nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan. Antara banyaklah terjemahan dia boleh cari. Banyak nasihat-nasihat dalam kitab tu. Comel kitab tu. Dia kata dalam kitab tu katanya, dan seperti barang yang wajib atas engkau, seperti mana benda-benda yang telah dinyatakan. Dia ambil potongan lah ni. Maknanya sebelum ni dicerita dah apa yang menjadi kewajipan ke atas kita. Seperti itulah bahawa engkau memeliharakan sembahyang. Wajib kita jaga sembahyang. Dan haram atas engkau mensia-siakan sembahyang. Hukum dia haram kita malas-malas sembahyang. Dan menghilangkan dia. Menghilangkan dia ni dengan makna kita tak sembahyang langsung. Haram sama teluh lah. Demikian lagi wajib atas engkau bahawa engkau keraskan atas ahli engkau. Kerah dengan mana paksa. Wajib kita paksa ahli keluarga kita. Dan atas segala anak-anak engkau. Dan atas mereka yang di bawah perintahan engkau. Suruh tu apa? Pada mendirikan sembahyang. Tak kira deh. Anak, cucu, cicit, semua orang yang di bawah pemerintahan kita. Kalau kita boh, staf kita. Kalau kita di sekolah, cikgu-cikgu, anak-anak murid sekolah kita. Semua tu orang yang berada di bawah tanggungan kita, perintahan kita, kena suruh dia sembahyang. Dan jangan engkau tinggalkan uzur bagi mereka itu pada meninggalkan sembahyang. Jangan sama sekali bermudah-mudah dengan orang gini, kata hamba ada uzur tak boleh sembahyang. Sebab apa? Sibuk nak kerja, sibuk nak pergi beli. Jangan terima uzur gini, kecuali uzur-uzur syar'i, baru tak apa. Lah ni uzur, orang lelaki uzur juga tak boleh sembahyang. Dia mau tubik darah bila. Jangan terima uzur orang gini. Dia jadi malah. Jangan start nak terima uzur. Kalau dia terima orang panggil nak celak orang ni kak, dia kau kuat nipu, dia selu-selu jadi malah. Maka mereka yang tiada mendengar dan tiada mengikut, maka hendaklah engkau menakuti akan dia. Kena beri peringatan kepada orang-orang tak dengar ni nasihat kita pas sembahyang. Dan engkau seksa akan dia. Seksa sini bukan kata ambil cepeti, kata gitu dak. Maknanya kita denda lah. Anak-anak kita ni tak sembahyang, boleh jadi banyak perkara. Jangan pergi makan, tidur luar, ikut kesesuaian. Dia denda dia. Dan engkau murka atasnya, terlebih keras dan terlebih besar daripada engkau murka atasnya jikalau ia membinasakan harta engkau. Sepatutnya kita marah dia kalau dia tak sembahyang. Hak tu lebih besar, lebih aula berbanding kalau kata dia ni merosakkan harta benda kita. Anak kita kalau mak-mak ni ke, anak kita pergi pecah cermin, pecah pinggan makuk dia dapur ya. Apa reaksi dia? Habis yang marah anak dia. Tak boleh makan semalam ni.
Tapi kalau kata anak tak semaya, tak haji buat gitu. Tok lelaki bini tak semaya, tak haji marah bak gon ni. Tapi kalau kata curi pitih dia sikit ya, sekia ya. Oh habis ngepek. Ni perangai kita. Sepatutnya jangan buat gitu dia kata. Sepatut kalau kata nak marah, tinggal semaya dulu. Kena khabar benda ni dia kata. Maka jika tiada engkau kerjakan yang demikian itu, nescaya adalah engkau itu daripada orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang dan bermudah-mudahkan dengan hukukillahi ta'ala dan agamanya Allah. Hukuk dengan makna hak-hak Allah. Kita ni masuk dalam bab bermudah-mudah dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bahayalah. Mereka yang telah engkau seksakan dia dan telah engkau murkakan atasnya, padahal tiada ia mereka tadi tu mengikut suruh dan tiada ia takut, maka hendaklah engkau jauhkan dia daripada diri engkau. Gapo dia nak kata sini? Ada orang ni kita wi nasihat dah dia. Kita marah dah dia. Kadang-kadang sini dia kata kita wi denda dah, kita seksa dah dia. Kita marah dia. Dia tak dengar juga arahan kita. Tak dengar juga saranan kita. Dan dalam keadaan dia tak ada rasa takut pun. Dia tinggal semaya. Maka ketika tu ingat. Tuan pengarah kita kata, maka hendaklah engkau jauhkan dia daripada diri engkau. Jangan duduk dekat dengan golongan ni. Kalau kata halal. Kalau duduk dalam serumah, tahu sayang kita tak semaya dalam serumah, pindah kita. Ataupun kita ambak dia daripada rumah kita. Setara tu. Jangan duduk sekali dengan sesuatu ni. Dan engkau halaukan dia daripada engkau. Dah kalau kata kita tak boleh nak lari pada dia kita ambak. Maka bahawasanya ia itu syaitan, tiada kebajikan padanya dan tiada berkah. Ni muka syaitan ni. Qul a'udzu birabbin nas, kita dak baca tu. Ni. Ni syaitan kita tak khabar. Dan haram berkasih-kasih dengan dia. Tak boleh kita nak bersuka-suka dengan dia, duk bergelak tawa dengan dia. Haram duduk bercampur-campur dengan dia. Tuan pengarah kita ni syadik lah sikit. Kalau kita dalam sudut dakwah tak gini dah. Hak ni bertepatan dengan bab kita ni, kita nak menakutkan orang. Tak apalah. Tapi dalam bab kita nak tarik orang tu tak boleh kecek gini. Dia kata, ni ahli agama. Sikit-sikit nak jah orang. Jangan gitu. Hak ni dalam satu sudut. Dalam sudut yang lain kita berdakwah. Lawan ni kita berdakwah dia tak dengar juga. Kalau gitu tak boleh kita duduk sekali dengan dia. Dan wajib berseteru dengan dia. Kalau boleh buat musuh dengan orang-orang gini. Jangan buat saing dengan dia. Dan berputus akan dia. Maknanya putus hubungan dengan dia. Dari yang tak semayah tak payah ada hubungan lah kita dua. Dan daripada mereka yang menyalahi akan Allah dan Rasulnya. Dan ia daripada mereka, maknanya ia ni tergolong daripada mereka yang menyalahi akan Allah dan Rasul. Sebab orang gini tak dengar suruhan Allah. Lagu mana kita nak duduk sekali? Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia kata sini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Surah Mujadalah ayat 22. Artinya, tiada engkau dapat akan kaum yang percaya mereka itu kaum dengan Allah.